Yang kelima, apa makhluk yang lahir tanpa ibu? Saya kira tuan-tuan pun dah mula nampak sedikit. Makhluk kelima yang lahir tanpa ibu, kata Sayyidina Ali, adalah kambing biri-biri yang disembelih oleh Nabi Ibrahim dalam peristiwa penyembelihan Nabi Ismail alaihi salam. Cerita ini cerita paling masyhur. Sebab raya korban nanti berbuih mulut khatib membaca cerita ini dalam khutbah hari raya kita nanti. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah sembelih anak dia. Perintah itu sampai bukan pakai pos laju, bukan pakai kurier, dalam mimpi saja. Tapi dia kerana taat pada Allah, dia bikin dia punya arahan itu. Jadi bila Nabi Ibrahim meletakkan pisaunya di leher Nabi Ismail, ketika itu Allah dah standby kanlah pada pandangan kita kambing. Agak Jibril dah peluk dah kambing tu agaknya. Jadi bila pisau diletakkan, belum sempat ditarik, piup, digantikan dengan kambing. Itu kambing tak ada emak. Ping, dia jadi begitu aja. Tak payah fikir-fikir. Tak payah. Macam mana logik dia? Tak payah fikir. Fikir sakit kepala. Sakit kepala kalau fikir. Saya nak berkongsi dengan cerita dengan tuan-tuan malam ini ya. Kenapa kita dalam sembahyang, dalam solat, kita dianjurkan untuk membaca selawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Selepas kita selawat pada Nabi kita digalakkan, tak wajib, siapa nak buat, ada masa buat, digalakkan juga kama sallaita ala Ibrahim tu. Kenapa kita disuruh lah, macam digalakkan, dianjurkan untuk berselawat kepada Nabi Ibrahim? Kata setengah ulama, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah antara Nabi yang sangat dikagumi oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim ni dia punya cerita boleh menjadikan Nabi kita bersemangat, berinspirasi untuk terus cemerlang dalam kerjaya kenabian. Sebab cerita Nabi Ibrahim ini, kalau dalam Quran, cerita Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah cerita yang paling banyak mendapat sorotan. Jadi di saat Nabi tertekan dengan tekanan orang kafir Quraisy, kena pulau macam-macam, cerita-cerita dalam cerita kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya memberi inspirasi kepada Nabi. Kalau kita rujuk dalam Quran secara keseluruhannya, kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya dalam Quran ada 186 ayat dalam 25 surah. Dan cerita dia banyak berkisah tentang family dia. Bermula daripada Ibrahim masa dia budak-budak, ayahnya buat kelang, buat berhala. Anak dia pendakwah, kan dah jadi conflict of interest di situ. Ayah tukang bikin, anak tukang pecah. Kan pelik itu kisah perjuangan. Bapak dia dah buat, hantar pergi tokong. Datang anak dia, pecahkan lagi dia punya tu. Daripada itu dia ceritakan. Sampai dia dihukum oleh Namrud, campak dalam api. Dia bersabar, kemudian dia berhijrah dari satu tempat ke satu tempat. Cerita Nabi Ibrahim sangat memberi inspirasi. Kisah anak-anak dia. Kata sebahagian ulama, kisah Nabi Ibrahim ini antara kisah yang agak menjadi jealous di kalangan Nabi-Nabi yang lain. Sebab family Nabi Ibrahim ini semua jadi Nabi. Itu yang Nabi-Nabi yang lain tu agak respect kepada beliau. Termasuklah junjungan Nabi kita sendiri. Nabi Ibrahim, dia ada 2 orang anak. Anak dia 2 orang. Pertama Ismail, yang kedua Ishak. Dua-dua anaknya jadi Nabi. Wow, ini satu pencapaian yang hebat. Dua-dua anak dia jadi Nabi. Dan yang lebih seronok lagi, Nabi Ishak dikurniakan seorang putera namanya Yakub. Nabi Yakub. Yakub pula ada 12 orang anak laki-laki. Salah seorang anaknya itu bernama Yusuf, pun Nabi juga. Jadi Yusuf, Yakub, Ishak, Ibrahim, 4 generasi semua Nabi. Kan? Legend lah. Nabi Ibrahim ni memang legend sungguh lah. Sebab itu pada diri Nabi kita, Nabi Ibrahim ni macam legend sangat. Ayah lam, tekong kia, pek sialohai punya tahap. Dia memang sangat tinggi punya orang. Jadi Nabi kita respect pada Nabi Ibrahim. Respect. Kisah pengorbanan, surah As-Saffat ayat 102. Macam mana Nabi Ibrahim boleh sembelih anak dia sendiri.
Itu semua memberi inspirasi kepada Nabi kita.